kita masuk kepada bab yang seterusnya iaitu bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, dalam bab 6 ni kita akan belajar 4 benda iaitu sudut dan lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkok. Yang kedua, sisi 4 kitaran. Kemudian tangen kepada bulatan dan last sekali kita akan belajar sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, kita masuk kepada tajuk yang pertama iaitu sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkok. Kita tengok apa benda yang kita nak belajar dalam tajuk 6.1 ni. Okey, kita dah pernah belajar tahun lepas iaitu waktu kita tingkatan 2. Kita dah belajar dalam bulatan kita ada perentas, kita ada diameter, kita ada jejari, pusat bulatan dan juga lilitan. Okey, dalam bulatan ini ciri yang dia ada iaitu perentas. Dia ada perentas yang mana perentas ni adalah satu garis yang membelah bulatan yang tidak melalui pusat. Dia tak lalu pusat bulatan. Jadi dia adalah perentas. Kalau diameter dia lebih kurang perentas cuma dia melalui pusat putaran iaitu diameter. Jadi diameter ni dia adalah satu garis lurus yang melalui pusat bulatan. Dia adalah diameter. Okey, kemudian jejari. Jejari ialah satu garis daripada pusat bulatan kepada lilitan bulatan. Ini adalah jejari. Dan yang terakhir sekali kita ada lilitan. Satu lilitan bulatan. Okey, dalam bulatan juga kita ada lengkok major, lengkok minor, sektor major dan sektor minor. Lengkok kita kira ikut lilitan bulatan. Lengkok major. Contoh ada satu sektor dekat sini. Macam dekat gambar rajah muka surat 130 ni. Imbas kembali. Imbas kembali maksud dia benda ni kita dah belajar dah tahun lepas waktu tingkatan 2. Jadi kita cuma ingat balik sahaja. Jadi lengkok major dengan lengkok minor bila ada satu sektor, kita buat satu sektor pada bulatan. Dan sektor tu membahagikan kepada dua lengkok iaitu satu yang sektor ni. Okey, lengkok dia lilitan bulatan yang pendek nama dia lengkok minor. Lilitan bulatan yang panjang lengkok major. Dan sektor minor adalah satu bahagian sisi yang kita pecahkan dia ataupun kita potong dia bagi jadi satu bahagian. Bahagian ni nama dia sektor minor yang mana dia lebih kecil. Dan sektor major adalah bahagian yang lebih besar. Okey, jadi bila dia kata sudut, kita belajar tentang sudut kan. Tajuk dia sudut pada lilitan suatu bulatan. Maksud dia sudut ni bila ada satu bulatan, kita buat satu bulatan. Okey, bila ada satu bulatan dan dekat bulatan tu kita buat dua perentas yang bertemu pada suatu titik. Contoh, ni perentas yang pertama. Dia bertemu dekat sini. Contoh sini adalah titik Q. Macam dalam gambar rajah ni. Okey, ini perentas pertama. Dia tak ada sudut lagi. Jadi, bila kita buat satu lagi perentas. Satu lagi perentas yang dia tak lalu bulatan. Dia tak lalu pusat bulatan. Maksud dia perentas. Dia tak lalu pusat bulatan. Jadi, bila kita buat satu lagi perentas. Dia akan membentuk satu sudut pada pusat atau pada titik Q. Ni. Ini adalah sudut bagi lilitan, sudut pada lilitan bulatan. Ini nama dia sudut iaitu theta. Sudut kita sebut theta. Kita dah belajar dah nisbah trigonometri. Okey, jadi bila adanya sudut dan bila kita buat dua perentas dekat sini, kita akan membentuk satu lengkok. Yang mana? Lengkok dia yang ni. Ni lengkok satu. Dari sini ke sini. Itu adalah lengkok. Contoh kita letak P, R. Okay, ni titik P, titik R. Jarak antara titik P dan titik R ni, dia membentuk satu lengkok. Jadi nama dia lengkok PR. Macam tu. Jadi bila ada sudut, sudut ni maksud dia sudut pada lilitan bulatan ni maksud dia ada dua perentas. Ini perentas yang pertama. Ini perentas yang kedua. Bila ada dua perentas yang bertemu pada suatu titik pada lilitan bulatan. Okey, ini titik
pada lilitan. Sebab apa? Ni lilitan bulatan ni, yang bulat ni, lilitan dia, keliling dia ni, ada satu titik, iaitu titik Q. Dan perentas ni, dua perentas ni dia bertemu pada satu titik. Macam tu. Jadi, bila dia bertemu, dua perentas ni bertemu pada satu titik, dia akan membentuk satu sudut. Yang mana sudut ni kita boleh baca sudut P, Q, R. Jadi kita akan tulis sudut P, Q, R. Sebab apa? Q dia duduk di tengah. Sebab apa? Sudut ni berada pada pusat, berada pada titik Q. Jadi bila sudut dia berada pada titik Q, Q kena duduk di tengah. So kita akan baca sudut P, Q, R ataupun R, Q, P. Macam tu. Kita akan baca dia macam tu. Bila kita baca sudut PQR adalah satu sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok PR. Ini lengkok PR. Jadi, bila dia kata dicangkum tu maksud dia sudut PQR ni dia duduk di dalam kawasan lengkok PR. Dia tak duduk di luar kawasan lengkok PR. Tu maksud dia dicangkum. Okey, itu macam kita tengok pada rajah 1 yang ni. Okey, kalau rajah 2, dia ada banyak sudut. Dia ada banyak sudut dekat sini. Kita boleh tengok sudut PQS dan PRS ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok meja PS. Okey, kita tengok lengkok meja PS. Sudut PQS. Okey, sini. Ini sudut PQS dan sudut PRS. Okay, sudut PQS yang ni. Sudut PRS yang ni. Okey, kedua-dua sudut ni dia berada dalam kawasan P lengkok PS. Sebab tu dia ditulis dicangkum oleh lengkok PS. Sebab sudut Q dan sudut PQS dan PRS dia duduk di dalam kawasan lengkok PS. Okey. Seterusnya kita tengok sudut QPR. Sudut QPR ni. Sudut QPR dan sudut QSR. QSR yang ni. Okay, sudut QPR dan sudut QSR dia duduk dicangkum oleh lengkok minor RQ. Ni, RQ. Jadi dia duduk dalam kawasan lengkok RQ. Sebab apa ni? 1, 2. Dia duduk dalam kawasan lengkok RQ. Jadi dia dicangkum oleh lengkok minor RQ. Sebab apa minor? Sebab RQ ni lebih pendek daripada lengkok PS. So lengkok RQ adalah lengkok minor dan lengkok PS ialah lengkok major. Macam tu. Jadi kita boleh tulis sudut QPR dan sudut QSR adalah sudut yang pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok minor RQ. Macam tu. Kita nak tahu adakah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Macam kita tengok pada rajah 2 tadi. Dia ada dua sudut. Contoh sudut PQS dan sudut PRS. Sudut QPR dan sudut QSR. Okay, kedua-dua sudut ni, tengok sudut QPR dan sudut QSR, dia duduk dalam satu lengkok. Ada dua sudut, dia duduk dalam satu lengkok. Jadi, kita nak tahu adakah kedua-dua sudut ni nilai sudut dia sama? Adakah contoh kalau kata 45 darjah? Adakah kedua-dua sudut ni 45 darjah? Okey, jadi kita cuba lukis. Kita akan cuba lukis. Cuba kita lukis sama-sama. So, kita lukis. Saya buat satu bulatan. Okey, kita buat satu bulatan. Okey, bila kita dah ada satu bulatan macam ni, okey, ambil pembaris. Gariskan, buat satu perentas. Okey, contoh. Kita buat satu perentas. Buat je macam mana pun. Janji kita buat satu perentas. Okey, contoh. Kita buat satu. Okey, kita dapat perentas yang pertama. Okey, kemudian ukok. Kita cuba ukok. Contoh, antum ambil sudut 30 darjah. Guna protektor, ukok sudut 90 darjah daripada perentas ni. Okey, dan kita gariskan perentas satu lagi.
Maksud dia buat satu sudut yang sudut dia 30 darjah ataupun apa-apa darjah, 45, 60 darjah ikut. Okey, jadi kita buat sini. Contoh sudut sini. Okey, kita akan membentuk satu sudut. Macam tu. Okey, ini sudut yang pertama. Contoh sudut yang pertama kita ukur 30 darjah. Okey, so kita tandalah kita punya titik. Okey, contoh ni titik P, titik Q, titik P. Okey, titik P dan titik R. Contoh, kita buat satu. Macam tu. Okey, lepas kita dah buat satu sudut, kita cuba lukis lagi. Kita buat lagi sudut dekat titik P dan titik R. Maksudnya kita buat benda yang sama, kita ulang buat perentas melalui start daripada titik R. Titik P dan titik R. Macam tu. Kita buat macam ni. Contoh okey. Lepas tu kita buatlah. Kita gariskan, buat lagi satu perentas yang melalui yang bermula daripada titik P. Macam tu. Kita buat daripada titik P. Okey, contoh macam ni. Okey. Okey, contoh kita buat satu perentas macam ni. Lepas tu titik daripada titik P ke lilitan bulatan yang seterusnya, kita tandakan dekat sini S contoh. Tanda kat sini S. Kemudian dekat titik R pun kita buat benda yang sama. Kita buat satu perentas yang daripada titik R ke titik S. Daripada titik R ke titik S. Kita buat macam tu. Okay. Kita akan dapat satu lagi sudut. Jadi, yang ni kita tak ukur. Yang kita ukur sebelum tu. Yang pertama, sudut yang pertama kita ukur 30 darjah. Sudut yang kedua kita tak payah ukur lagi. Kita cuma lukis saja dulu. Dia punya perentas. Dua perentas yang menyambung pada satu titik yang membentuk satu sudut. Okay, dia buat macam ni. Jadi, kita dah dapat satu sudut yang kedua. Cuma sudut yang kedua ni kita tak tahu berapa nilai dia lagi. Sebab kita cuma lukis saja dulu. Okey, kemudian kita buat pula sudut yang ketiga. Okey, kita buat sudut yang ketiga. Langkah yang sama daripada titik P ke lilitan bulatan yang seterusnya. Daripada titik P, kita buat lilitan bulatan yang seterusnya. Tak kisah dekat ke jauh ke dengan yang sebelum ni. Sudut yang sebelum ni tak kisah pun dekat ke jauh. Ikutlah kita nak letak macam mana pun. Okey, kemudian yang ni kita tanda dengan T. Macam tu. Okey, lepas tu dekat, okey dah kita buat perentas pada titik R, titik P. Kita buat pula pada titik R. Yang mana titik R menyambung titik T. Macam ni. Okey, jadi kita ukur bagi kena titik P dan titik R ni. Okey, macam tu. Kita buat garis. Okey, jadi kita dah dapat lah. Kita dapatlah satu sudut. Dapat satu sudut. Okey, ini sudut yang kedua. Contoh Y. Okey, jadi kita dah ada sudut yang pertama 30 darjah. Sudut yang kedua dengan yang ketiga ni kita tak tahu apa. Jadi kita cuba ukur. Sama ada. Kalau antum buat 30 darjah ni tepat. Jadi nilai sudut yang kedua pun kita akan dapat 30 darjah juga. Nilai yang sudut yang ketiga pun kita akan dapat 30 darjah juga. Sebab saiz dia akan jadi sama. Kita boleh nampak dekat sini. Saiz sudut PQR, saiz sudut PSR dan saiz sudut PTR. Nilai dia, saiz dia sama. Bila sama maksud dia nilai dia pun akan jadi sama. Sebab apa? Sebab dia dicangkum oleh satu lengkok sahaja. Dicangkum oleh satu lengkok iaitu lengkok PR. Dia duduk dalam kawasan lengkok PR sahaja. Jadi bila dia duduk dalam satu lengkok, dia berada di dalam satu lengkok, dia dicangkum oleh satu lengkok PR, nilai sudut yang terbentuk akan jadi sama. Jadi kita boleh kata sudut-sudut pada suatu bulatan, lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Bila dia duduk sudut ni, dia duduk dalam satu lengkok yang sama,
Dua, tiga sudut yang duduk dalam satu lengkok yang sama, nilai dia akan jadi sama. Okey, macam tu. Okey. Jadi, kita boleh tengok kepada contoh 1. Okey, dekat contoh 1 ni, dia suruh hitung nilai Y. Okey, nak cari nilai Y, nak buat macam mana? Kita tengok. Dia sudut pada lilitan. Bila kita cerita sudut pada lilitan, maksud dia mesti berada dalam lilitan bulatan. Dia tak boleh duduk di luar macam sudut D, 30 darjah ni. Jadi sebab tu dia tak sama. Sebab apa? Dia duduk di luar lilitan bulatan. Okey. Jadi, kita tengok. Sudut ABE dia bagi kat sini 40 darjah. Yang mana sudut ABE duduk pada lengkok AE. Dia duduk dalam lengkok AE. Nilai Y, dia kata nilai Y, maksud dia sudut Y, sudut ACE, dia duduk dalam lengkok AE juga kan? Okey, maksud dia bila dia duduk dalam lengkok AE, nilai dia akan jadi sama macam sudut ABE tu tadi. Sebab tu dia tulis Y, nilai sudut Y sama dengan nilai sudut ABE, iaitu 40 darjah. Kita boleh buat macam tu lah. Mudah sahaja. Kita tengok sama ada sudut ni dia duduk dalam satu lengkok, nilai dia tak akan jadi sama. Kalau dia duduk, okey, dia duduk dalam satu lengkok juga, tapi sudut dia duduk di luar lilitan. Macam sudut 30 darjah ni. Nilai dia tak akan jadi sama sebab sudut dia duduk di luar bulatan. Kalau dia duduk di dalam lilitan bulatan, sudut dia duduk dalam lilitan bulatan macam sudut ABE dan sudut ACE, nilai dia akan jadi sama. Macam tu. Okey, seterusnya. Adakah sudut dalam lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar? Tadi kita dah tahu sudut yang sama panjang, saiz dia akan jadi sama besar. Okey. Dan adakah sudut pada lilitan bulatan dia berkadaran dengan panjang lengkok yang dicantum? Okey. Jadi, kalau nak tahu betul tak betul, kita boleh jawab ya atau tidak dekat soalan yang dia bagi ni. Yang mana contoh, dekat bulatan yang sama, kita buat satu lagi bulatan macam biasa. Kita cuba buat satu bulatan. Okey, kita ada satu bulatan. Lepas tu kita buat satu sudut. Tadi kita dah belajar macam mana kita nak lukis sudut. Okey, kita buat satu sudut dan kita tentukan panjang lengkok dia. Contoh, antum buat panjang lengkok, antum guna jangka lukis, antum ukur 3 cm ataupun 5 cm. Lepas tu antum tanda. Contoh, antum buat macam ni. Antum ambil jangka lukis, antum tanda dulu lengkok mana antum nak guna. Okay, contoh sini A. Lepas tu antum ukur dulu 5 cm ke 4 cm. Lepas tu antum tanda A, B. Panjang AB, antum akan dapat 4 cm contoh. 4 cm. Contoh. Jadi, kita akan dapat panjang lengkok AB ialah 4 cm. Okey, kita dapat panjang lengkok AB 4 cm. Okey, so kita lukis kita punya sudut. Kita lukis sudut daripada titik A. Okey, daripada titik A ni kita buat satu sudut. Okey, ini kita ada satu titik. Contoh titik C. Dan kita buat satu sudut. Mana bila kita buat satu sudut, maksud dia ada dua perentas lah. So, perentas dia daripada A ke titik C. Lepas tu titik B pun ke titik C juga. Sebab kita nak bina satu sudut pada titik C. Kita nak buat satu sudut pada titik C. Jadi kita bina dua perentas daripada titik B, titik AC dan titik BC. Okay, macam ni contoh. Kita ada 4 cm. Okey. Kemudian, antum ukur berapa sudut dia. Contoh sudut kat sini 35 darjah. Contoh. Antum cuba ukur sendirilah. Ukur sendiri. Ada guna protektor daripada sudut AC tu. Daripada sisi AC tu, antum ukur berapa sudut dia. Okey. Dah dapat ni. Guna jangka lukis yang sama. Yang panjang dia sama. Antum buat dekat lilitan yang lain pula. Contoh dekat sini. Sini. D. E. 4 cm juga panjang dia.
panjang yang sama, 4 cm. Jangan ubah panjang jangka lukis tu. Sebab kita nak tahu, kalau dia kata dua sudut yang mempunyai panjang lengkok yang sama, adakah saiz sudut dia sama? Kita nak tahu yang tu. Jadi, kita tengoklah. Kita cuba lukis. Okey, yang ni yang sudut yang pertama ACB dengan panjang lengkok dia 4 cm. AB, panjang lengkok AB 4 cm. Lepas tu kita lukis juga panjang lengkok AD 4 cm juga. Dan kita cuba buat dia punya sudut. Kita buat dia punya sudut. Dari mana, dekat mana-mana pun tak ada masalah. Contoh kita buat kat sini. Okay. Jadi, kita lukis satu sudut AD ke satu kawasan lilitan bulatan. Contoh sini, kita tanda kat sini F. Ya, kita tanda kat situ F. Lepas tu, kita buat juga, nak membentuk satu sudut, jadi kita kena buat dua perentas, iaitu daripada titik D ke F, daripada titik E ke F juga. Kita lukis, buat satu perentas macam tu. Okay, lepas tu kita tandalah sudut dia. Ni, sudut dia. Sudut yang kedua. Okey. Kita dah dapat dua sudut yang mana dia tak duduk dalam lengkok yang sama. Dia duduk lengkok yang berlainan, tapi panjang lengkok yang sama. Panjang dia, maksud dia 4 cm, AB 4 cm, DE pun 4 cm. Tapi bukan jenis lengkok yang sama. Jenis lengkok AB. Lengkok yang kedua DE, tapi panjang dia sama. Kalau panjang dia sama, adakah sudut dia sama? Jadi kita cuba ukur. So kalau kata sudut yang pertama kita dapat 35 darjah, kita tengok. Kita akan dapat sudut yang kedua pun 35 darjah. Kita akan dapat sudut yang sama. Ataupun saiz sudut yang sama kalau panjang lengkok dia sama panjang. Lengkok dia sama panjang. Okey. Kalau kita buat sudut panjang lengkok yang 2 kali ganda. Maksud dia, kalau 4 cm, kita buat 2 kali ganda. 8 cm. Contoh, 8 cm. Jadi, kita ambil 8 cm. Maksud dia, kalau AB kita buat 4 cm. Kita lukis lengkok GH. Contoh, lengkok GH 8 cm. Ya, so, dia akan jadi besar sikit lah. Kalau 4 cm, dia 2 kali ganda 4 cm. So, 8. GH. Okey, panjang lengkok GH adalah 8 cm. Jadi, bila panjang lengkok 8 cm, kita cuba tengok sudut dia pula. Jadi, kita kena lukis dia punya sudut. Kita buat sudut dia dari, nak buat kat mana? Kita buat je kat mana-mana pun. Contoh, kita nak tanda kat sini. Okay, jadi kita lukis 2. Okay, so ini. Jadi titik G, I. Titik I. Titik I. Kat situ. Okay, so G ke I. H pun kita kena ke titik H, kita kena lukis satu garis ke titik I juga. Okay, jadi kita akan dapat satu sudut. So sudut dia lebih besar lah. Sudut dia akan jadi lebih besar. Lebih besar berapakah? Lebih besar mana? Cuba ukur. Kalau kita ukur, kita akan dapat saiz dia lebih panjang dia. Kalau kita buat, tadi kata 4 cm, sudut dia 35 darjah. Kalau 8 cm, sudut dia akan jadi 2 kali ganda. Sebab apa? 4 cm kita darabkan dengan 2, kita akan dapat 8 cm. Jadi, panjang lengkok kita tambah 2 kali ganda. So, sudut dia 35 darjah tadi tu pun kita kena darab 2. Kita akan dapat sudut dia 70 darjah. Sebab tu kita nampak sudut dia lebih besar. Sudut dia akan jadi sudut dia lebih besar 2 kali ganda. Sebab lengkok dia, panjang lengkok dia lebih panjang 2 kali ganda daripada sudut panjang lengkok AB. So kita boleh kata yang GH, panjang GH ni adalah 2 kali ganda panjang AB. Maka sudut ACB tu, bukan sudut ACB. Maka kita boleh kata sudut GIH, sudut GIH ni, sudut yang kita baru buat tadi ni, sudut GIH ni
adalah 2 kali ganda sudut ACB. Macam tu. Dia akan jadi 2 kali ganda. Sebab tu, sebab apa? Dia berkadaran. Berkadaran tu maksud dia, ni lah 2 kali ganda. Kalau panjang 2 kali ganda, sudut pun akan besar 2 kali ganda. Kalau panjang dia 3 kali ganda, lebih besar, sudut pun akan lebih besar 3 kali ganda. Macam tu. Jadi kita boleh tengok kepada contoh. Okey, so kita boleh bacalah dekat sini. Sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang. Ni, PQ dan SU ni panjang lengkok yang sama panjang. Saiz sudut dia akan jadi sama. Macam tu. Dia tak sama macam yang awal yang kita belajar tadi. Dia duduk dalam satu lengkok. 2 sudut yang duduk dalam satu lengkok, saiz dia akan sama panjang. Yang ni, dia lengkok yang sama panjang tapi dia duduk 2 lengkok. Dia ada 2 lengkok. Yang tadi 1 lengkok. Yang sekarang 2 lengkok. Jadi bila duduk dalam 2 lengkok, saiz sudut dia 2 lengkok yang berbeza tapi panjang lengkok dia sama. Contoh sini 3 cm. Sini pun 3 cm. Sudut dia akan jadi sama. Yang ni akan jadi sama. Okey. Kemudian satu lagi, saiz sudut lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Yang mana kalau kat sini sudut dia 3 cm. Dekat sini 3 kali ganda. Jadi 9 cm. Sebab apa dia kata kat ni 3y. Maksud dia 3 kali ganda. 3 kali y. 3 darab 3. Jadi sudut x ni, sudut dia pun akan jadi 3x. 3 kali x. 3 kali ganda. Sebab tu dia kata berkadaran. Okey. Jadi kita boleh tengok kepada contoh. Contoh dia dekat sini. Raja di sebelah menunjukkan panjang lengkok PR dan sama dengan panjang lengkok QS. Tentukan nilai X. Berikan alasan untuk jawapan anda. Okey. Kita tengok. Panjang PR. Dia kata panjang PR sama dengan panjang QS. Okey, panjang PR sama. Contoh kalau dekat sini 4 cm, sini pun akan jadi 4 cm sebab dia sama. Okey, jadi bila dia sama, kita tengok. Dia kata tentukan nilai X. Kita nak tahu sudut X ni berapa darjah. Tadi kita kata, kita baca dah tadi, dia punya, kita faham yang dia kata kalau sudut yang saiz panjang lengkok yang sama panjang, sudut dia akan jadi sama. So, kita tengok. PR dia dah bagi dah sudut iaitu 40 darjah. So, sudut 40 darjah ni akan jadi sama dengan sudut X. Sebab apa sama? Sebab panjang lengkok dia sama. Sebab tu dia tulis sudut X sama dengan 40 darjah kerana sudut X dan sudut 40 darjah ni berada pada lilitan bulatan dan panjang lengkok PR sama dengan panjang lengkok QS. Dia duduk dalam 2 lengkok yang berbeza tapi sebabkan panjang lengkok dia sama iaitu 4 cm, 4 cm contoh. Dia tak tulis pun berapa tapi sebab dia kata PR dan QS tu sama panjang, maka sudut pada lilitan bulatan dia akan jadi sama. Okey, macam tu. Okey. Lepas tu contoh yang ketiga, dia suruh tentukan nilai X. Tentukan sudut yang dia bagi. Dekat sini dia bagi sudut sudut pada lilitan bulatan 25 darjah yang dicangkum oleh lengkok PQ iaitu 2 cm. QR panjang lengkok dia 6 cm. So kita tengok sudut, kita nak cari sudut X. Sudut X panjang lengkok dia 6 cm. Tapi sudut 25 darjah panjang lengkok dia 2 cm. Okey, kalau 6, jadi kita nak kena tahu 2 kepada 6 ni darab berapa? 2 kepada 6 ni darab berapa? Kena darab 3. Darab 3. Jadi, nak cari nilai X, 25 pun kena darab 3. Macam tu. So, nak cari nilai X, kita kena buat 25 darab 3. Sebab apa kena darab 3? Sebab panjang 2 PQ ni adalah panjang QR ni adalah 3 kali ganda panjang PQ. 3 kali ganda panjang PQ. Iaitu panjang PQ 2 cm, panjang QR 3 cm. Sebab 2 kepada 6 kena darab 3.
Jadi sudut dia pun kena darab 3. So bila kita dah darab 3, dapatlah nilai X. Macam tu. Jadi kita kena faham lah. Kita boleh faham lah yang mana sudut yang dia berkadaran. Bila panjang lengkok dia berkadaran, maka sudut dia pun akan jadi berkadaran juga. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat, dia bagi panjang lengkok minor PS. Kita tanda dulu kat mana panjang lengkok minor PS. Okey, yang ni. Panjang lengkok minor PS ialah 2 kali ganda panjang lengkok QR. Okey, dia kata PS ni adalah 2 kali ganda QR. Kita boleh tulis macam tu. PS sama dengan 2 kali QR. Tentukan nilai X. Okey, tentukan nilai X. Ni sudut X yang kecil ni. Dia tengok sudut yang kecil tu sahaja. Jadi macam mana nak cari sudut dia? Okey, bila dia kata 2 kali ganda sudut dekat lengkok PS. Mana sudut yang dekat lengkok PS? Kita cuba cari dulu sudut dekat lengkok PS. Okey, sudut pada lengkok PS yang ni. Okey, ini sudut pada lengkok PS. Dia nak cari sudut X yang ni. Sudut X pada lengkok QR. Sudut X berada pada lengkok QR. Sudut PS yang ni. Sudut T ni berada pada lengkok PS. Jadi, sudut T ni, dia 2 kali ganda sudut X. So, kita boleh tulis, sudut PTS adalah 2 kali ganda sudut QTR. Sudut QTR. Sebab apa? PS, panjang PS sama dengan 2 kali QR. So, sudut PTS pun dia 2 kali QTR. Okey. Jadi kita tengok dekat sini dia bagi satu segitiga PST. Sudut satu segitiga PTS. Sudut satu segitiga PTS. Yang mana segitiga ni segitiga apa? Segitiga sama kaki. Sebab apa sama kaki? Ni kita nampak simbol sama dengan dekat kaki dia. So dia sama kaki. Bila sama kaki, sudut pada kaki dia akan jadi sama. 48, so belah sini pun akan jadi 48. Okay, kita akan dapat macam tu. Dah dapat sudut kaki dia. So baki, sebab apa? Sudut pedalaman segitiga ialah 180 darjah. So kita tolaklah 180 tolak 48 tolak 48. Kita akan dapat sudut pada titik T ni. Iaitu sudut PTS. PTS kita akan dapat 84. Okey, jadi sudut PTS ialah 2 kali ganda sudut QTR. Kita nak cari sudut QTR. So, kita kena bahagi 2. Sebab apa? Sebab tadi kita tengok tadi. Sudut 84 darjah ni adalah 2 kali sudut QTR. So, kita nak sudut QTR sahaja. Kita kena bawa 2 ni pergi belakang. Dia akan jadi bahagi. So, 84 bahagi 2, kita akan dapat sudut QTR. Iaitu berapa sudut dia? Kita akan dapat sudut dia ialah 42 darjah. Sama dengan QTR. Macam tu. Jadi, harap antum boleh faham lah untuk 3 perkara yang kita dah belajar hari ni. Iaitu yang pertama kita belajar yang sudut apa? Kita belajar sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Dia duduk dalam satu lengkok, saiz sudut dia akan jadi sama. 3 sudut yang berada dalam satu lengkok, saiz sudut akan jadi sama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar macam mana kita nak cari. Okey, kita belajar yang pertama. Yang kedua ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang. Dua lengkok yang berlainan tapi panjang dia sama.
maka saiz sudut dia akan jadi sama. Okey, yang ketiga kita belajar kalau saiz sudut pada lilitan bulatan, dia berkadaran dengan panjang lengkok. Maksud dia, kalau saiz sudut panjang lengkok dia berkadaran, maka saiz sudut pun akan berkadaran. Berkadaran tu maksud dia, kalau panjang lengkok dia 2 kali ganda, saiz sudut pun akan besar 2 kali ganda. Macam tu.